Ya, kita bersua kembali dalam Lindung Diri, Lindung Semua untuk kita bercakap tentang peranan belia dalam pandemik COVID-19. Sudah pastinya belia seharusnya boleh juga menjadi suri teladan kepada golongan dan juga kelompok belia supaya kita boleh menjana dan juga merealisasikan hasrat bukan saja aspek kesukarelawanan tetapi kecemerlangan dalam kalangan belia. Dan sekiranya mereka diberikan lebih kebebasan dari segi ekspresi idea dan juga accountability untuk membawa satu pergerakan, ini barangkali dapat mempercepatkan lagi kerana belia sekarang sangat empowered ataupun sangat berkebolehan untuk memilih platform kepakaran ataupun apa yang mereka minat untuk mereka ceburi. Di talian kita bersama Saudari Raudah Nazran, Ketua Pengarah Eksekutif dan Pengasas Accelerate Global. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Zaliha, Ismail. Terima kasih Raudah, ceria suaranya pada pagi ini. Kita menggambarkan anda sebagai seorang yang mencapai kecemerlangan pada usia muda dengan selepas saja menamatkan pengajian dan juga pelajaran, terus saja berkecimpung dalam bidang pekerjaan, kini bergelar sebagai Ketua Pengarah Eksekutif dan Pengasas Accelerate Global. Jadi pencapaian ini membuktikan bahawasanya usia muda bukan penghalang untuk kita menuju kepada satu progres kejayaan yang dinamik. Jadi bagaimana Raudah merasakan bahawasanya pada usia muda lah seharusnya para belia bekerja keras dan juga mencapai sesuatu yang diingini supaya terhasil dan juga dapat direalisasikan, Raudah? Terima kasih Ismail. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya untuk membincangkan satu topik yang saya merasakan sangat penting, iaitu peranan belia dalam masa pandemik COVID-19 ini. Dan merujuk kepada soalan Ismail tadi, ya, saya percaya bahawa belia-belia Malaysia ini mempunyai potensi yang sangat tinggi. Ya, tidak kira umur mereka, mungkin 15 tahun, mungkin 18 tahun, mungkin juga 25 tahun seperti saya. Saya percaya kami mempunyai satu potensi yang sangat tinggi untuk bukan sahaja bekerja keras tetapi juga untuk memberikan satu impak kepada negara dan juga kepada individu diri mereka sendiri dan juga kepada keluarga mereka sendiri. Ingin saya kongsikan bersama Ismail, Zaliha dan juga penonton di rumah. Kami di Accelerate Global, apa yang kami lakukan adalah kami menjalankan program-program latihan untuk memberikan pendedahan kepada anak muda seperti anak muda B40 yang berada di luar bandar, membangunkan mereka bagaimana caranya untuk menjadi seorang usahawan yang tersendiri dan juga bagaimana untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan ingin saya kongsikan dengan pengalaman saya bekerja bersama mereka, mereka memang sangat berpotensi. Sebagai contohnya, Dari talian, terima kasih kerana kesabaran anda bersama dengan kami pada pagi ini. Raudah, terus saja kepada bercerita tentang situasi pandemik COVID-19 ya. Sudah pasti belia ini juga merupakan salah satu daripada elemen penting untuk kita melihat membantu negara dalam menghadapi pandemik COVID-19. Pada pandangan anda sendiri, bagaimana belia boleh berperanan bukan sahaja sebagai mungkin membantu tetapi juga boleh mengetuai dasar-dasar ataupun gerakan-gerakan untuk kita memerangi pandemik COVID-19 ini, Raudah? Ya, Ismail. Saya percaya bahawa belia memang mempunyai potensi seperti apa yang saya bincangkan tadi. Dan apabila kita membincangkan tentang masalah pandemik COVID-19 ini, penting juga untuk kita memahami bahawa pandemik ini bukan sahaja tanggungjawab mungkin kerajaan, bukan sahaja tanggungjawab orang dewasa tetapi juga tanggungjawab kita sebagai seorang belia. Dan ini juga sebenarnya adalah peringatan kepada diri saya sendiri sebagai seorang belia. Jadi mungkin apa yang saya boleh kupaskan di sini adalah tanggungjawab seorang belia dari segi mungkin mengetuai bantuan-bantuan yang diperlukan oleh pihak komuniti di luar bandar ataupun di bandar sendiri, yang pertama. Dan yang kedua, tanggungjawab seorang belia terhadap diri mereka sendiri
untuk mengambil langkah mereka sendiri bagi menangani mungkin isu-isu sosial yang ada kaitannya dengan diri mereka sendiri. Jadi mungkin saya boleh mulakan dengan yang item yang kedua itu, di mana apa yang kita boleh lihat sekarang dalam pandemik COVID-19, isu pengangguran dalam kalangan belia ini sangat tinggi. Dan kadar pengangguran belia even sebelum pandemik COVID-19 pun sangat tinggi. Jika kita tengok statistik, sekarang ini lebih 50% populasi dunia sebenarnya didominasikan oleh belia. Tetapi malangnya dari segi kadar pengangguran di kalangan belia itu, ianya adalah 3 kali ataupun 4 kali lebih besar daripada masalah pengangguran di kalangan orang dewasa. Jadi ini adalah satu masalah yang sangat membimbangkan. Lagi-lagi sekarang ini masa pandemik COVID-19 di mana pekerjaan ataupun masalah pengangguran ini sangat tinggi. Jadi kalau kita bincangkan tentang isu pengangguran dalam kalangan belia ataupun apakah tanggungjawab belia, apakah peranan yang belia boleh lakukan untuk memastikan mereka sendiri bertanggungjawab, mungkin apa yang boleh saya kongsikan adalah pada masa kini sangat penting untuk belia memahami bahawa ini adalah bukan masa untuk kita mengharapkan hanya bantuan sahaja. Inilah masanya untuk kita sebagai seorang belia untuk berdiri di atas kaki sendiri dan mencari peluang ataupun membuat peluang itu sendiri. Sebagai contoh, jikalau mungkin ada belia di luar sana yang sedang mendengar dan mungkin anda sedang mengalami masalah pengangguran, tiada pekerjaan, the economy is really bad, jadi sangat susah untuk mencari pekerjaan. Mungkin apa yang kita sebagai seorang belia boleh lakukan adalah mungkin mencari peluang menjadi seorang usahawanan, keusahawanan, masuk dalam bidang keusahawanan. Kerana apa? Apabila kita menjerumuskan diri kita dalam industri keusahawanan ini, ada impak yang lebih besar di mana belia ini boleh berikan kepada negara job creation, eliminating poverty dan sebagainya. Jadi mungkin itu satu cabang yang para belia boleh memainkan peranan. Ismail. Ya. Okey. Raudah, kita akan sambung perbincangan ini bersama Raudah sebentar saja lagi. Kita berikan laluan untuk perkembangan berita dalam Continuous terlebih dahulu. Ya, kembali kita menceritakan tentang peranan belia dalam pandemik COVID-19, bagaimana belia juga boleh menggerakkan dan juga membantu usaha kita memerangi pandemik COVID-19. Raudah Nazran masih lagi bersama kami dalam talian. Raudah, ini yang boleh kita sambung dan kita korelasikan tentang tadi Raudah bercerita juga aspek-aspek keusahawanan juga perlu dipertingkatkan. Cumanya persoalan tentang sudah pasti mungkin para belia itu belum lagi membuka perspektif mereka tentang peluang keusahawanan kerana ia satu peluang perniagaan berisiko. Jadi makan gaji itu adalah antara perkara yang paling asas yang difikirkan oleh para belia selepas selesai pengajian. Bagaimana Raudah dalam perihal ini kita boleh juga menukar perspektif kita terhadap norma-norma yang dahulunya kita amalkan dalam isu-isu pekerjaan ini? Terima kasih Ismail. Itu adalah soalan yang sangat bagus sebenarnya dan saya harapkan soalan itu daripada Ismail ataupun Zaliha. Sebenarnya penting untuk kita fahamnya apabila kita melihat konsep keusahawanan ini, kebanyakannya kita masih berfikir apabila kita bincang tentang perniagaan, tentang keusahawanan perlu ada modal yang besar. Ingin saya kongsikan Ismail, Zaliha, penonton di rumah. Sebenarnya apabila saya memulakan Accelerate Global semasa saya baru saja pulang daripada United Kingdom pada tahun 2019, saya memulakan perusahaan saya ini dengan modal RM0. Di mana apa yang saya lakukan adalah saya mengoptimasikan satu konsep di mana namanya adalah zero cost strategy. Apa yang kita lakukan adalah jikalau ada belia di luar sana yang ingin memulakan sesuatu perniagaan service based. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebenarnya adalah untuk mengurangkan kos-kos ataupun untuk mengurangkan modal yang diperlukan itu dengan using apa yang kita ada sekarang. Jadi contohnya jikalau perniagaan itu berasaskan latihan ataupun perniagaan itu berasaskan program-program, kita bolehlah menggunakan Skype, Zoom, Google Meet dan sebagainya di mana tidak perlu pun ada modal yang dikeluarkan. Apa yang kita sebagai belia boleh lakukan hanyalah untuk marketkan ataupun mempromosikan program-program itu ataupun program-program yang belia ingin jalankan ataupun program-program yang ada fee-nya di situ.
itu, di mana apabila kita lihat dalam konteks ini, kos untuk mengadakan program itu adalah kosong. Kerana kita semua berada di rumah, kita boleh charge satu program itu, letakkannya mungkin di Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya, dan kita boleh meraih keuntungan. Apabila saya mulakan pada tahun 2019, 2 tahun yang lepas, apa yang saya lakukan adalah saya mendapatkan satu ruang, di mana ruang itu free. Ya, saya mendapatkan mungkin ada beberapa sponsor yang ingin sponsorkan makanan, dan saya sebenarnya menjalankan program-program peningkatan kemahiran. Satu workshop saya ingat pada 24 Julai 2019 pada waktu itu, di mana kos untuk menjalankan program itu adalah RM0, tetapi ada saya charge program itu RM30, di mana ada 20 orang yang datang, dan keuntungan yang saya raih adalah 600 untung bersih, kerana saya mengoptimasikan konsep zero cost strategy ini. Jikalau mungkin ada belia di luar sana yang ingin memulakan bisnes that is product based, ya, mungkin menjual cokojar, mungkin menjual tudung dan sebagainya, juga tidak perlu modal sebenarnya, Ismail, Zaleha. Apa yang mereka boleh lakukan adalah untuk mengoptimasikan konsep pre-order, di mana kita tidak mengambil stok ataupun dan sebagainya, kita mengambil order dahulu, barulah kita mengambil stok itu. Jadi sebenarnya apabila kita melihat industri keusahawanan ini, ada banyak ruang yang kita boleh yang kita boleh optimasikan. Kerana mungkin sekarang ini the perspektif adalah kalau nak mulakan bisnes perlu ada wang, nak mulakan bisnes banyak risikonya. Sebenarnya risiko yang datang apabila kita memulakan bisnes ini adalah jikalau kita meletakkan satu modal yang besar, di mana kita harus realistik. Sebagai seorang belia, mungkin modal itu tidak berapa banyak. Kita tidak mempunyai mungkin duit yang sangat banyak untuk letakkan dalam sesuatu usaha, sesuatu perniagaan yang ingin kita mulakan. Jadi perlulah kita optimasikan konsep-konsep yang sebegini. Mungkin saya boleh relatekan sedikit konsep yang saya kongsikan ini dengan apa yang kami di Accelerate Global buat. Jadi semua program-program kami, program peningkatan kemahiran kami, di mana kami membangunkan usahawan belia, kami mengajar mereka dan memberi pendedahan kepada mereka tentang konsep ini, untuk menukarkan perspektif bahawa sebenarnya untuk untuk generate income, untuk mendapatkan wang, untuk menangani isu pengangguran ini, sebenarnya kita boleh menggunakan konsep keusahawanan, kerana industri keusahawanan itu sendiri adalah satu kerjaya. Bukan saja pekerjaan, bukan saja seeking employment, bukan saja menjadi job seekers, tapi belia juga mempunyai satu potensi untuk menjadi job creator. Mungkin apa yang saya boleh kongsikan juga adalah impact. Impact dunia keusahawan ini, impact yang ia dapat berikan bukan saja kepada individu belia itu sendiri, tetapi juga impact yang dunia keusahawan ini boleh berikan kepada negara. Apabila seorang belia memulakan satu perniagaan, the ripple effect that it has adalah di mana kita dapat reducekan ataupun reducekan risiko poverty, reducekan risiko homelessness dan sebagainya. Kerana apa? Apabila kita lihat faktor-faktor kemiskinan, faktor-faktor masalah gelandangan dan sebagainya adalah kerana mereka tidak mempunyai income stream. Mereka tidak mempunyai satu the revenue generating stream yang harus mereka ada. Jadi apabila belia menjerumus dalam industri keusahawanan, mereka bukan saja dapat menjadi financially sustainable, thus dapat berdiri di atas kaki sendiri, malahan mereka juga memberi peluang kepada ramai orang lagi untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga dapat membantu diri mereka, keluarga mereka dan juga negara untuk membahas masalah kemiskinan, masalah gelandangan dan sebagainya. Jadi kalau di Accelerate Global, kami mengajar student-student kami untuk mulakan bisnes modal RM0 ataupun jikalau mereka memang memerlukan sedikit modal, contohnya untuk mempromosikan barangan mereka di Facebook, Instagram dan sebagainya, kami hanya memberikan mereka modal RM100 sahaja. Baiklah. Jadi sebenarnya perniagaan, untuk mulakan perniagaan ini tidak perlu modal
modal yang besar, maka apabila modal itu tidak besar, risikonya itu agak rendah. Ya. Dan mungkin itu memberikan sedikit confidence kepada para belia di luar sana. Okey, baik. Kami gembira dengan semangat dan juga enthusiasm yang ditunjukkan oleh Raudah sendiri dalam mengajak para belia. Terima kasih Raudah kerana bersama dengan kami, dan juga apa yang diungkapkan oleh Raudah itu sememangnya insya-Allah dapat dikongsikan bersama dengan para belia. Terima kasih Raudah. Terima kasih Ismail, Zalia. Dan sekali lagi nanti satu juga topik yang sering kita bincangkan dan kita bertukar-tukar idea dengan para penonton juga warga masyarakat, bagaimana untuk mengekalkan kesihatan dari segi gaya hidup, dari segi pemakanan sepanjang PKP, dan bagaimana apa antara tabiat baik yang kita adaptasi dan juga kita sesuaikan sepanjang PKP ini boleh diteruskan walaupun PKP ditamatkan nanti. Okey, amalan pemakanan itu adalah amat penting, dan juga menjaga kesihatan juga menjadi satu perkara yang amat penting. Kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti.